Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 pelajar PJJ UiM Sintok kumpulan A yang terdiri daripada saya iaitu Syarif bin Salim nombor matrik 282571, Siti Madiah binti Abu Hassan nombor matrik 282549 dan juga Azrul Hisham bin Abdullah nombor matrik 282152 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk definisi, falsafah, jenis-jenis dan ciri-ciri komunikasi berkesan bagi subjek pembangunan masyarakat 2 iaitu BKMB 1021. Bagi pengenalan, falsafah pada dasarnya merupakan satu aliran pemikiran yang tidak semua masyarakat mampu untuk memahami maksud sebenar falsafah tersebut. Ianya hanya mampu difahami dan dihasilkan oleh pemikir-pemikir yang kritis dan kuat dalam pemikirannya. Falsafah merupakan salah satu disiplin ilmiah yang menekankan kebenaran secara umum dan asasnya kerana ia dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sedia ada, iaitu merupakan satu usaha pemikiran minda yang mendalam yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Falsafah boleh dikategorikan dalam pelbagai bidang dan falsafah komunikasi bertindak sebagai payung kepada pelbagai cabaran falsafah. Terdapat banyak takrif komunikasi kerana bidang komunikasi ini dikaji oleh ramai sarjana daripada pelbagai bidang pengajian seperti sarjana sosiologi, antropologi, psikologi, politik, biologi, sastra dan pelbagai lagi. Bagi Silat 1998 menyatakan bahawa komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau penukaran maklumat, pendapat, idea sama ada dalam bentuk tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya mesej yang dikomunikasikan dapat difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Bagi definisi pula, Shahnon dan Weaver yang merupakan jurutera yang mengkaji komunikasi pula menjelaskan bahawa komunikasi digunakan dengan pengertian yang luas untuk melibatkan semua prosedur di mana satu minda boleh mempengaruhi minda yang lain. Prosedur tersebut termasuklah tulisan, percakapan, muzik, teater, balet, seni lukis dan semua pelakuan manusia. Di dalam Kamus Dewan pula, komunikasi didefinisikan sebagai perhubungan sama ada secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain. Secara ringkasnya, komunikasi adalah satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Bagi falsafah pula, falsafah merupakan satu aliran pemikiran yang kebanyakan masyarakat tidak mampu untuk memahami maksud sebenar falsafah tersebut. Falsafah hanya mampu difahami dan dihasilkan oleh golongan pemikir yang kritis serta kuat daya pemikirannya. Falsafah selalunya hadir tanpa kita sedar dan di luar jangkaan kita. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, falsafah merupakan pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Madiah binti Abu Hassan, nombor matrik 282549 akan meneruskan dengan falsafah. Ahli-ahli dalam falsafah turut memikirkan secara mendalam tentang sesuatu dan berbicara tentang manusia dan kemanusiaan, kefalsafahan segala hal dari segi sifat dan ciri yang berkaitan dengan falsafah yang penting dalamnya. Selain itu juga, falsafah merupakan kajian inti dari segala kebenaran yang dikaji oleh pemikir. Manakala komunikasi pula adalah proses bagaimana maklumat dan pengetahuan antara individu ditukarkan melalui simbol, tanda ataupun tingkah laku. Dapat disimpulkan kat sini, falsafah komunikasi membawa maksud bagaimana seorang individu ataupun kumpulan berkomunikasi, menyampaikan atau menerima suatu ilmu pengetahuan tentang apa yang difikirkan secara mendalam dan kritis. Menurut Profesor Onong Ujana Effendi, falsafah komunikasi merupakan satu disiplin yang menelaah teori, metodologi, analisis, kritikan dan holistik secara teori. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan 4 tunggak utama falsafah komunikasi iaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dan logik. Melalui pandangan ontologi, ilmu komunikasi dapat difahami melalui objek material dan objek formal. Objek material merupakan benda yang konkret,
atau abstrak yang dipelajari oleh manusia seperti manusia sendiri, tumbuhan, alam semesta, angkasa lepas, haiwan, kepercayaan dan budaya. Menurut De Liang Ji, objek material adalah seperti aktiviti sosial manusia seperti interaksi sosial dan realiti sosial yang lain. Di dalam falsafah komunikasi, objek formal pula berfungsi untuk mengkaji aspek yang belum dijelaskan oleh ilmu-ilmu yang lain. Menurut Susanto pula, objek formal perlu penjelasan pemisahan sign antara satu sama lain. Epistemologi pula merupakan cara atau kaedah untuk mendapatkan pengetahuan. Manakala aksiologi ialah berkenaan cara mempelajari dan membincangkan manfaat atau faedah yang diperolehi dari sains dan menyiasat sifat-sifat nilai positif etika dan estetik. Seterusnya, falsafah komunikasi berpandangan logik pula adalah berkaitan dengan kajian terhadap prinsip-prinsip dan kaedah pemikiran. Ianya merupakan satu pemikiran yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain dan merupakan satu keputusan hasil dari pemikiran yang logik dan rasional. Falsafah komunikasi sentiasa menerangkan sama ada penyebaran idea atau maklumat menggunakan proses komunikasi akan mengganggu proses sosial ke arah keharmonian atau akan menjauhkan masyarakat daripada matlamat asal untuk mencapai keharmonian. Okay, seterusnya, terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi sehala dan komunikasi dua hala. Yang pertama iaitu komunikasi sehala, ianya tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar. Terdapat dua proses aliran iaitu dari atas ke bawah dan aliran bawah ke atas. Kedua adalah komunikasi dua hala yang melibatkan maklum balas dari penerima dan penghantar. Bentuk komunikasi terbahagi kepada tiga iaitu komunikasi lisan, bukan lisan dan campuran. Ciri-ciri komunikasi berkesan. Terdapat 4 ciri-ciri komunikasi berkesan seperti yang tertera di gambar rajah di bawah, iaitu kefahaman, keseronokan, menjaga kepercayaan dan tindakan yang menyusul. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa komunikasi berkesan perlu bagi individu untuk menjalankan kehidupan normal dan lebih bermakna. Dengan mengikuti teknik komunikasi berkesan, mesej dapat disampaikan dengan jelas dan mudah difahami.